Salam sejahtera dan selamat datang. Pada video kali ini kita akan mengulaskan satu penulisan daripada gabungan NGO Bebas Suara ataupun Bebas, Gerakan Anak Musa Berani Sabah ataupun Berani, dan Gerakan Mahasiswa Anak Sabah yang ingin berkongsi penulisan mereka yang telah dimuat naik di laman sesawang sabahnews.com.my. Dan pada video kali ini saya akan kongsikan secara ringkas intipati penulisan yang telah dimuat naik di laman sabahnews.com.my. Baiklah, tanpa membuang masa, penulisan ini adalah berkenaan dengan kenapa Tan Sri Musa Aman layak diangkat menjadi TYT Sabah. Tan Sri Musa Aman bukanlah satu nama yang asing bagi rakyat Sabah. Namanya sering menjadi perhatian, baik dalam konteks kejayaan maupun kontroversi yang melibatkan politik negeri. Persoalan tentang kelayakan beliau untuk diangkat menjadi Tuan Yang Terutama Negeri Sabah atau TYT terus menjadi bualan hangat, terutama selepas timbulnya spekulasi bahwa beliau mungkin menggantikan Johar Mahiruddin sebagai TYT Negeri Sabah. Namun jika dilihat dari perspektif fakta dan pencapaian, Musa bukan sahaja layak untuk jawatan TYT, bahkan lebih dari itu. Ketika mentadbir Sabah sebagai Ketua Menteri dari tahun 2003 sehinggalah 2018, Musa menunjukkan kepimpinan luar biasa yang membawa negeri Sabah ke tahap pembangunan yang lebih tinggi. Salah satu pencapaiannya yang paling ketara ialah kejayaannya mengumpul rizab kewangan negeri sebanyak 3,4 bilion. Berbanding hanya 180 juta ringgit Malaysia ketika beliau mengambil alih tampuk pemerintahan daripada Tan Sri Chong Kah Kiat. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Sabah mencatatkan kadar tertinggi di Malaysia pada tahun 2017, yaitu sebanyak 8,2%, jauh mengatasi purata nasional sebanyak 5,9%. Walaupun selepas beliau meninggalkan jawatan, kejayaan ini terus menjadi penanda aras yang sukar dicapai oleh penggantinya. Sebagai perbandingan, di bawah pentadbiran Datuk Seri Shafi Apdal, kadar pertumbuhan KDNK Sabah menjunam kepada 1,5% pada tahun 2018 dan seterusnya kepada 0,5% pada tahun 2019, yang merupakan kadar terendah di Malaysia ketika itu. Kejatuhan ini membuktikan betapa pentingnya visi dan kepimpinan yang dimiliki oleh Musa dalam memastikan kestabilan ekonomi Sabah. Musa juga dikenali sebagai Bapa Arkitek Pembangunan Ekonomi Sabah atas dedikasi dan visinya dalam membangunkan negeri Sabah. Pengiktirafan ini diberikan secara rasmi oleh Universiti Malaysia Sabah atau UMS yang menganugerahkan beliau ijazah kehormat kedoktoran dalam bidang ekonomi pembangunan. Pusat-pusat pembangunan utama seperti Pusat Pemprosesan Minyak Sawit atau POIC di Lahad Datu, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah (PPNS), dan Pusat Pemprosesan Minyak dan Gas di Kimanis adalah sebahagian daripada inisiatif beliau. Tidak cukup dengan itu, Musa juga memainkan peranan penting dalam memastikan proyek infrastruktur utama seperti Lebuh Raya Pan Borneo, Hospital UMS, dan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dapat direalisasikan. Semua ini adalah bukti kepimpinan beliau yang berwawasan. Namun, Musa bukan sahaja dikenali kerana pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai pelindung aset negeri Sabah. Salah satu peristiwa paling signifikan ialah tindakan beliau yang berjaya menyelamatkan Yayasan Sabah daripada kehilangan tanah berharga akibat cubaan penjualan oleh pihak tertentu yang dikaitkan dengan Shafi Apdal.
Ketegasan Musa dalam mempertahankan Yayasan Sabah bukan sahaja menyelamatkan hutan simpan yang menjadi warisan negeri, tetapi juga melindungi masa depan ekonomi Sabah daripada eksploitasi. Usaha ini turut diakui oleh tokoh-tokoh besar seperti Tun Sakaran Dandai dan Tengku Zainal Adlin yang memuji keberanian Musa dalam menghalang urus niaga yang tidak adil. Walaupun Musa telah bersarak dari arena politik, nama beliau terus disebut-sebut dalam konteks politik Sabah. Malangnya, beliau tidak terlepas daripada menjadi sasaran fitnah, terutama oleh pihak yang cuba mencalarkan imejnya. Bebas, sebuah gabungan NGO, mendakwa bahwa penyokong Parti Warisan Sabah sering menggunakan platform media sosial untuk menyerang Musa dengan tuduhan yang tidak berasas. Salah satu tuduhan yang paling mengejutkan ialah dakwaan bahwa Musa tidak layak menjadi TYT karena beliau berketurunan Pakistan. Namun fakta sebenarnya ialah Musa mempunyai darah campuran Dusun Kujau, Suluk, Sungai, dan Pakistan. Ibunya merupakan seorang dusun dari Keningau, manakala bapaknya berasal dari keluarga berdarah bangsawan Pakistan. Tuduhan seperti ini jelas menunjukkan betapa dangkalnya permainan politik yang coba menjatuhkan reputasi beliau. Selain itu, Musa juga seorang tokoh korporat yang berjaya sebelum memasuki politik. Beliau pernah memiliki bank sendiri dan dikenali sebagai ahli perniagaan yang berpengaruh. Sumbangan pribadinya kepada masyarakat Sabah juga tidak dapat dinafikan, termasuk ketika pandemik COVID-19 melanda, di mana beliau menyumbangkan 1 juta ringgit Malaysia untuk bantuan makanan kepada rakyat. Musa juga pernah membantu Shafie secara pribadi ketika Shafie masih menjadi Ketua Pemuda UMNO Sabah, menunjukkan bahwa beliau tidak pernah mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Walaupun pencapaian dan sumbangan Musa begitu besar, persoalan tentang kelayakan beliau sebagai TYT Sabah terus menjadi isu yang hangat dibahas. Dalam konteks ini timbul beberapa persoalan yang penting. Adakah serangan terhadap Musa berakar daripada rasa iri hati terhadap pencapaiannya, atau ia semata-mata strategi politik untuk melemahkan pengaruhnya? Adakah tindakan memfitnah beliau karena faktor etnik mencerminkan masalah sebenar dalam politik Sabah yang masih terbelenggu dengan isu perkauman? Lebih penting lagi, jika beliau tidak diangkat sebagai TYT, apakah ini bermakna Sabah menolak kepimpinan seorang tokoh yang telah terbukti membawa banyak manfaat kepada negeri? Di samping itu, apakah penurunan KDNK Sabah di bawah pentadbiran Shafie Apdal adalah bukti bahwa negeri ini telah kehilangan arah tanpa kepimpinan Musa Aman? Adakah rakyat Sabah kini sadar akan kepentingan kepimpinan yang berwawasan dalam mengangkat taraf ekonomi dan sosial negeri? Semua persoalan ini membuka ruang kepada perbincangan yang lebih luas tentang masa depan Sabah dan siapa yang layak memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik. Sebagai penutup, Tan Sri Musa Aman adalah seorang tokoh yang telah membuktikan kelayakan dan integritinya sebagai pemimpin. Kejayaannya dalam membangunkan Sabah tidak dapat dinafikan. Dan walaupun beliau kini berada di luar politik, legasi beliau akan menjadi inspirasi kepada ramai. Persoalan sama ada beliau layak menjadi TYT Sabah seharusnya dijawab berdasarkan rekod pencapaiannya, bukan berdasarkan sentimen politik atau fitnah. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berkuasa dan rakyat Sabah hanya boleh berharap bahwa keputusan tersebut akan membawa manfaat kepada negeri. Apakah pendapat Anda semua? Sila utarakan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini. Dan sekian, terima kasih sekali lagi atas sokongan yang telah Anda berikan selama ini. Sekian,
Terima kasih.